Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang sudah berada dalam sesi pada pagi ini boleh macam biasa boleh bantu share dan juga like sesi pada pagi ini insya-Allah kepada sahabat-sahabat kita yang lain supaya mereka dapat sama-sama join dalam sesi pada pagi ini. Jadi yang baru pertama kali join sesi pada pagi ini, okey, untuk makluman sahaja, sesi live pada pagi hari ini kita buat setiap hari Isnin hingga Jumaat insya-Allah. Okey, kalau tidak ada sebarang masalah ataupun hal-hal lain, insya-Allah kita akan bersiaran langsung di TikTok setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat jam 9 pagi. Okey, 9 pagi sehingga 10 pagi insya-Allah. Jadi apa yang kita akan sama-sama buat dalam sesi setiap pagi tu, okey, yang pertama kita akan baca. Okay, macam hari ni insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang berikutnya daripada muka surat 95 semalam. Hari ni kita akan sambung muka surat 96. Jadi apa yang kita akan lakukan adalah mula-mula kita akan baca, okay, kita akan baca satu ayat ataupun sehingga ke tempat berhenti ataupun wakaf yang tertentu. Kemudian kita akan huraikan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat yang kita baca. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan lihat kepada terjemahan ayat, maksud ayat, apa yang kita faham tentang ayat yang kita baca, dan juga pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil lah sebagai tadabbur untuk kita guna, untuk kita amalkan dalam kehidupan, supaya Al-Quran ini betul-betul menjadi panduan untuk kita insya-Allah. Jadi itu 3 perkara yang kita lakukan di dalam setiap sesi live pada setiap hari. Okay? Dan juga untuk huraian tajwid, huraian yang secara ringkas lah tuan-tuan dan puan yang pernah join sebelum ni, okay, kita akan gunakan formula-formula ni, okay, 1, 2, 3 dan 4. Okay, kalau yang baru pertama kali join, jangan lupa untuk follow, dan juga nanti kalau kita tunjuk ni, okay, boleh terus screenshot lah untuk kalau tak faham lagi pun tak apa, screenshot dulu, nanti kita akan explain ataupun kita akan huraikan cara nak gunakan template ataupun formula ini untuk membantu tuan-tuan dan puan membaca dengan tajwid, membaca dengan tajwid yang betul. Okay, ini untuk secara umum lah bagi tuan-tuan dan puan yang sudah pun mahir dalam bacaan, dalam tajwid, dalam hukum-hukum yang berkaitan, itu tidak ada masalah lah. Cuma kita nak bantu sahabat-sahabat kita yang masih lagi baru-baru nak mahir kan dalam bacaan Quran. Jadi insya-Allah kita akan mulakan tuan-tuan dan puan hari ni, mula page 96. Jadi kita baca, kemudian kita lihat huraian kepada hukum tajwid yang ada. Seterusnya kita pergi kepada terjemahan ataupun maksud ayat insya-Allah. Jadi kita mulakan seperti biasa dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Okay, insyaAllah kita mulakan pada ayat yang pertama hari ini pada muka surat yang ke 100 ayat yang ke 106 dulu. Okay, tuan-tuan dan puan, kalau ada sebarang soalan berkaitan hukum tajwid ataupun cara baca, insyaAllah boleh je tanya dekat ruang komen di bawah. Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wastaghfirillaha
innallaha kana ghafurar rahima. Okey, ayat ni pendek saja tapi tak apa, kita tengok kepada hukum yang ada di dalam ayat ini. Wastaghfirillah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan lihat pada perkataan ini wastaghfirillah, okey, adanya kita panggil dekat sini adalah hamzah wasal. Okey, di mana hamzah wasal ni hanya berfungsi bila mana kita hendak mulakan ayat ataupun bacaan pada perkataan tersebut. Katakan kita nak mulakan pada perkataan istaghfirillah contohnya. Okey. Tetapi kalau kita sambung wa ni satu perkataan lain, kan? Jadi kalau kita sambung, jadi abaikan saja hamzah wasal ini daripada dilafazkan. Jadi terus kepada huruf sin yang sukun ataupun sin yang mati tersebut. Okey. Wastaghfirillah. Okey. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, untuk kalimah Allah ataupun kita panggil lafzul jalalah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan lihat kat sini tidak ada sebarang tanda mat, kan? Ataupun huruf mat, alif, waw ataupun ya. Tetapi kenapa dibaca panjang? Dia adalah khusus untuk lafaz Allah saja. Okey, walaupun tidak ada, tapi tuan-tuan secara zahirnya tuan-tuan dan puan kena baca dengan panjang juga. Okey, jadi dekat sini bacaannya tuan-tuan dan puan boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Sebab apa? Sebab di sini hukumnya adalah mad arid lisukun juga. Okey, wastaghfirillah. Okey, 2 pun boleh, 4 dan 6 pun boleh. Okey, kemudian innallaha kana ghafurar rahima. Okey, tuan-tuan dan puan, mana-mana yang tuan-tuan dan puan lihat nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu, maka kedua-dua huruf yang bersabdu tersebut perlu didengungkan 2 harakat. Okey, tetapi sekiranya sabdu di atas huruf selain nun dan juga mim tidak boleh didengungkan, seperti ra ni. Okey, tidak boleh didengungkan. Dia hanya sabdu yang ada atas nun ataupun atas mim sahaja. Okey. Okey, baik. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan, kita lihat dekat sini ada tanwin yang tidak selari. Okey, tanwin yang tidak selari dia termasuk di dalam formula yang pertama. Okey, formula yang pertama tu apa? Dalam formula kita ni lah yang baru join mungkin tak tahu kan. Okey, boleh screenshot dulu. Ini formula yang kita guna sepanjang sesi live kita. Okey, jadi untuk formula yang pertama kita sebut tadi baris tanwin yang tidak selari. Okey, cara nak guna formula ni ataupun template formula ni adalah tuan-tuan dan puan lihat nun kosong. Mana-mana yang tuan-tuan dan puan lihat nun kosong ataupun di atas huruf tersebut ada tanwin tidak selari, okey, ataupun di bawah huruf tersebut ada tanwin tidak selari. Okey, tidak selari tu maksudnya tak samalah. Macam yang bawah ni selari. Okey, kan? Jadi kalau kita tengok dekat sini tak selari. Jadi bila tak selari, tuan-tuan dan puan terus ingat kita akan gunakan formula yang nombor 1 ni. Okey, jadi tanwin tak selari atas ataupun bawah. Kemudian apa lagi? Tanwin baris depan 99. Sebab untuk tanwin baris depan ni dia ada 2 version ataupun 2 versi, 99 dan juga 69. Tetapi yang 99 dia termasuk dalam formula yang pertama, 69 termasuk dalam formula yang kedua. Yang kedua ni kita belum terangkan lagi. Okey, sekarang kita terangkan yang nombor 1. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapati dalam bacaan ataupun ayat yang tuan-tuan dan puan baca ada huruf nun kosong ataupun tanwin atas bawah tidak selari ataupun tanwin depan 99. Okey, tuan-tuan dan puan lihat selepasnya huruf lam ataupun ra ada tak? Okey, kalau ada maka tuan-tuan dan puan tidak boleh baca dengung. Okey, sekiranya selepas tanda-tanda ini tuan-tuan dan puan nampak huruf selain lam ra, huruf ba ke, huruf ya ke, huruf waw ke, huruf ta dan sebagainya, maka tuan-tuan dan puan boleh baca dengung. Okey, itu cara ataupun kaedah yang kita gunakan dalam formula yang pertama. Okey, jadi mana-mana tuan-tuan dan puan nampak je tanda-tanda ni, terus ingat kita akan praktikkan formula yang pertama ni. Okey, ataupun mim yang kosong. Okey, kalau cumanya mim kosong ini tak perlu lihat huruf selepas ni huruf apa. Kalau tuan-tuan dan puan nampak je mim kosong, terus sahaja tuan-tuan dan puan baca dengan dengung. Okey, untuk formula ni simple saja. Disebabkan dalam satu formula ni ada macam-macam hukum. Okey, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, apa lagi? Izhar ikhfa hakiki, ikhfa syafawi. Okey,
idgham syafawi. Okey, ada 5 lebih kurang 5 hukum tajwid yang ada dalam formula yang pertama. Disebabkan itu saya nak minta tuan-tuan dan puan betul-betul mahir dan ingat cara nak gunakan formula ataupun template ni dalam bacaan yang tuan-tuan dan puan baca hari-hari itulah. Okay, jadi kalau kita lihat dekat sini, tanwin atas yang tidak selari, maka dalam kepala terus fikir kita akan praktikkan formula yang pertama tadi. Maka kita lihatlah selepasnya, kalau ada huruf lam dan ra maka tidak boleh didengungkan. Okay, jadi dekat sini tidak boleh dengunglah. Innallaha kana ghafurar rahima. Terus sahaja masuk ke dalam huruf yang bersabdu. Okay, jadi ghafurar rahima. Ada juga yang baca Ghafurur Rahim. Dia dah masuk dalam ra tetapi ada dengung. Jadi tidak tepat lagi bacaan tersebut. Dia masuk tapi tidak boleh didengungkan. Kalau kita belajar dalam tajwid namanya idgham bila gunnah. Innallaha kana ghafurur rahima. Okey, baik. Jadi seterusnya kita lihat kepada kepada terjemahan ayat. Dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa ayat ni cerita? Iaitu cerita sambung daripada kisah yang kita ceritakan semalam, kan, berkaitan dengan ayat yang sebelum ni, iaitu tentang kisah Asbabun Nuzul ayat yang ke-105 tu. Okay, kisah penipuan orang munafik ni terhadap orang Yahudi yang menampakkan bahawa orang Yahudi tersebut yang bersalah. Okay? Sebenarnya yang mencuri harta ataupun yang mencuri barang daripada seseorang tu adalah orang munafik tersebut. Kan? Cuma semalam kita tak huraikan secara terperinci lah. Tuan-tuan dan puan boleh cari asbabun nuzul untuk ayat tersebut. Okay. Berkaitan dengan keluarga orang munafik ni yang hendak membela ahli keluarganya yang menipu. Okay? Lalu Rasulullah SAW hampir-hampir menjatuhkan hukuman terhadap orang Yahudi tersebut. Hampir-hampir orang Yahudi tersebut dipotong tangan. Tetapi belum sempat Rasulullah SAW mengeluarkan hukum tersebut, Allah SWT dah menyampaikan ataupun menurunkan wahyu bahawa yang sebenarnya salah adalah orang munafik tersebut. Walaupun orang Yahudi tersebut sebenarnya orang Yahudi tersebut tidak bersalah. Jadi dekat sini Allah SWT wastaghfirillah, maka mohonlah keampunan. Okay? Keampunan kepada Allah SWT kerana Allah itu maha pengampun. Jadi kalau melakukan kesilapan dalam berhukum, kan, tapi bukan dengan niat sengaja, tidak sengaja, maka kita mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Itu pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada peristiwa ataupun kisah yang kita sebutkan tadi dan juga yang telah kita ceritakan semalam. Okey. Baik, teruskan lagi ayat 107. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. Okey, wala tujadil, kita lihat kepada hukum tajuk yang ada dulu tuan-tuan dan puan. Okey, kita ingat kepada formula tadilah. Cuma yang pertama tadi kita dah huraikan macam mana nak guna formula yang pertama. Okey, yang baru masuk tu boleh screenshot dulu kalau tak pernah screenshot lagi sebelum ni. Okey, yang baru first time boleh screenshot. Okey, kita lihat yang ada dalam ayat yang seterusnya 107. Wala tujadil. Okey, mana-mana yang ada alif kecil, alif besar ke, kan? Itu kita panggil dia huruf mad. Okey, bila kita sebut huruf mad bermaksud tuan-tuan dan puan kena baca dengan panjang. Panjang tu berapa harakat? 2 harakat saja, jangan lebih. Sebab apa? Sebab ada yang baca sehingga 3 harakat. Wala tujadil. Dia sedikit panjang. Jadi hati-hati ketika membaca mad asli. Okey, bacaannya hanya 2 harakat sahaja panjang. Okey. Anil ladina yakhtanu. Okey, ini insya-Allah tidak ada masalah dari segi bacaan. Tuan-tuan dan puan kalau dah kena huruf, dah kena panjang pendek, tidak ada masalah lah. Okay, cuma yang bahagian dengung tu, nak kena dengung ke ataupun tak kena dengung ke, disebabkan itulah kita buat satu formula yang memudahkan tuan-tuan dan puan. Okey, macam di sini tuan-tuan dan puan nampak nun kosong. Okey. Bila nampak nun kosong terus sahaja
dalam fikiran tuan-tuan dan puan akan gunakan formula nombor 1. Okey, nun kosong, di sini pun nun kosong. Okey, maka kita akan guna formula yang nombor 1. Dia sama ada nun kosong ataupun tanwin yang tidak selari. Tetapi kalau tanwin yang selari, macam ni kan, khawanan. Okey, ini tanwin selari ni kita panggil. Tanwin di atas huruf nun ini adalah tanwin yang selari kita panggil. Jadi bila tanwin selari, kita ingat dalam kepala formula yang kedua. Okey, apa formula kedua tu? Bagi yang tak pernah dengar lagi, boleh dengar betul-betul dan juga screenshot lah. Okey, formula yang kedua adalah tanwin selari. Okey, jadi tanwin selari atas, tak kisahlah tanwin selari atas ataupun tanwinnya berada di bawah, yang penting dia dalam keadaan selari, sama. Sama. Okey, ataupun tanwin baris depan 69. Sebab kita ada 99. Ini termasuk dalam formula 1. Kalau 69, formula kedua. Jadi, dan juga nun yang ada tanda mati. Ataupun mim yang ada tanda mati. Yang ada tanda mati. Sebab apa? Sebab kita ada nun kosong. Kita ada mim kosong. Jadi, kedua-duanya berbeza dari segi hukum tajwid dan juga cara baca dia. Jadi, tuan-tuan dan puan kena betul-betul mahir. Terutama sekali untuk formula 1 dan juga formula yang kedua ini. Okey, jadi macam mana seterusnya tuan-tuan dan puan, kalau nampak je tanda-tanda ini, okay, yang berada di dalam formula yang kedua ini, teruslah tuan-tuan dan puan baca dengan izhar. Okey, apa maksudnya baca secara izhar? Iaitu kita baca dengan jelas tanpa dengung. Kalau bacaan di atas ni kita boleh dengung ataupun tak boleh dengung sebab ada lam dengan ra kan. Tapi dekat sini bacaannya tidak boleh dengung sama sekali. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa mana-mana daripada tanda-tanda ini, sama saja. Dekat mana-mana tuan-tuan dan puan baca ayat dalam Al-Quran kan, ada 30 juzuk ni, kan, guna sahaja formula ni, insya-Allah dapat baca dengan tajwid yang betul. Okey, contoh jadinya praktiknya dekat sini khawanan asima. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan tahulah bahawa tidak boleh didengungkan pada huruf nun. Sebab kita dah tengok tadi, yang tanwin selari termasuk dalam formula kedua, iaitu bacaan izhar dan juga tidak dengung. Jadi dekat sini khawanan asima. Asima khawanan. Nan itu bermaksud jelas. Berbeza dengan yang nun kosong. Sebab nun kosong tadi termasuk dengan dalam formula yang pertama. Maka kalau setelah tanda-tanda ini, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, kita boleh dengung. Tetapi kalau selepas tanda-tanda ini huruf lam ataupun ra, maka tidak boleh dengung juga. Okey, macam yang tadi awal-awal ni tak boleh dengung. Sebab apa? Sebab selepas tanwin yang tidak selari ni huruf ra. Tapi kalau dekat sini selepas nun kosong huruf fa. Di sini selepas huruf nun huruf kaf. Maka kedua-duanya boleh kita dengung. Anfusahum manka. Okey, kalau dalam tajwid kita panggil dia ikhfa hakiki kedua-dua ni. Cuma kalau nak lagi detail, okay, untuk kaedah ikhfa tersebut dia ada penerangan yang lebih detail lah. Maksudnya kalau kita nak ikhfa ni, kita punya lidah tu kena ready pada makhraj huruf fa ni. Di sini kena ready pada makhraj huruf kaf. Itu dari segi kaedah untuk kita ikhfa. Cuma untuk permulaan tuan-tuan dan puan cukup sekadar tahu di mana perlu dengung, di mana tak boleh dengung. Okay? Dan dengung tersebut dengan kadar 2 harakat lah. Okay? Baik. Seterusnya kita lihat pada hukum pada terjemahan ayat, maksud ayat yang kita baca. Wala tujadil, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu melakukan khianat dan bergelumang dengan dosa. Ini pun masih lagi berkaitan dengan kisah yang kita ceritakan semalam lah, iaitu berkaitan penipuan daripada seorang munafik. Kan, seorang munafik yang mengatakan bahawa bukan dia yang mencuri tetapi orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW hampir-hampir menghukum orang Yahudi tersebut. Jadi janganlah kamu menjadi pembela lah kepada orang-orang yang berkhianat. Siapa yang berkhianat dalam kisah itu adalah orang munafik. Kan, orang munafik. Jadi Allah SWT ingatkan Nabi Muhammad SAW dan juga kita sebenarnya, ya, sebagai umat Nabi, bahawa janganlah kita membela orang-orang yang berkhianat, yang melakukan pengkhianatan. Walaupun orang yang melakukan pengkhianatan tersebut adalah orang
yang dekat dengan kita, sahabat kita, kawan kita, ahli keluarga kita contohnya kan. Kalau salah, kita katakan salah. Kalau betul, kita katakan betul. Walaupun yang betul itu kadang-kadang berpihak kepada musuh kita, maka hendaklah kita kata dengan kata yang betul, ataupun menghukum dengan jujur lah maksudnya. Termasuklah dengan peguam-peguam kan sekarang. Kalau peguam tu betul-betul Muslim, betul-betul beriman, maka dia akan berhukum seperti mana yang sepatutnya. Tetapi kalau dia dah berhukum dengan yang sepatutnya, maksudnya zahir. Kalau semalam kita ada baca ayat bima arakallah kan, selain daripada tafsiran bima arakallah, iaitu seperti mana yang Allah ajarkan kepada Nabi, ada juga yang menafsirkan bahawa seperti mana yang kamu lihat secara zahirnya. Jadi kalau kita, Nabi Muhammad sendiri, termasuklah kita sendiri, hanya boleh berhukum dengan apa yang zahir di depan mata, maka kita akan berhukum dengan bukti-bukti yang jelas kan, bukti-bukti yang telah terkumpul, maka kita menghukum berdasarkan bukti tersebut, okay, sekadar yang kita mampu, dan juga dengan niat ataupun usaha kita untuk menegakkan kebenaran, maka sekiranya tersilap maka dimaafkan. Okay. Tetapi kalau betul, itu tak ada masalah lah. Cuma yang pentingnya niat kita adalah untuk berhukum dengan apa yang sepatutnya, dengan hukuman yang benar lah, tidak menjadi pembela kepada orang yang bersalah ataupun orang yang mengkhianati. Okey, baik. Jadi seterusnya kita lihat ayat yang ke-108. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, kita lihat apa hukum tajwid yang kita boleh huraikan, yang kita boleh bincangkan. Okey. Yang pertama, lam kosong. Okey, kita namakan dia sebagai alif lam syamsiah. Okey, alif lam syamsiah. Di sini lam yang ada tanda mati. Okey, untuk lam ni ada dua saja, sama ada dia kosong ataupun lam yang ada tanda mati. Maka yang ada tanda mati ini kita panggil dia alif lam qamariyah. Cuma dari segi bacaan, minan nas, kita tidak lafazkan huruf lam ni, lam yang kosong. Tapi kalau lam yang ada tanda sukun ataupun tanda mati, kita perlu lafazkan la yarda minal qaul. Okey, dilafazkan huruf lam. Maka dekat sini tuan-tuan dan puan kena ingat tu je lah, lam kosong ke lam ada sukun, itu saja. Okey, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Okey, insya-Allah ini tiada masalah. Okey, kalau mim mati, kita dah tengok, kita dah tunjuk tadi kan dalam formula yang kedua itu, mim yang ada tanda mati. Jadi tuan-tuan dan puan bacalah dengan jelas. Ni mim ni termasuk dalam formula yang kedua, maka dibacanya jelas, tidak boleh dengung. Okey, kalau mim kosong barulah tuan-tuan dan puan boleh baca dengan dengung. Okey, kemudian ya'maluna muhita. Okey, kalau di sini tuan-tuan dan puan kita belajar tadi, kalau ada tanwin selari, kita kena baca jelas kan, muhitan. Tapi kalau kita berhenti, maka tidak boleh baca muhitan, kita kena buang satu baris dia, jadi muhita. Kalau kita nak berhenti, kalau kita nak sambung, katakan muhitan barulah kita jelaskan, itu bacaan izhar ni tadi ni, tanwin selari kan. Tapi kalau kita berhenti, maka dibacanya dengan satu harakat saja dan dibaca dua harakat, muhita. Di sini ada hukumnya mad iwad kita panggil. Okey, tanwin yang berbaris di atas. Okey, baik. Selesai. Cuma satu lagi saya nak tuan-tuan dan puan berikan perhatian pada huruf za sukun di sini. Kenapa? Kerana huruf za ini sering kali juga diqalqalahkan. Diqalqalahkan bermaksud dilantunkan. Contohnya wa huwa ma'ahum idh yubayyitun. Wa huwa ma'ahum idh yubayyitun. Kan? Dengar tak saya punya lantunan tu? Z tu adalah lantunan tuan-tuan dan puan, maka salah bacaan begitu. Sebab apa? Sebab huruf za ni tidak termasuk di dalam huruf qalqalah. Okey, apa sahaja huruf qalqalah tu? Huruf qalqalah hanya ada 5 saja. Maka tuan-tuan dan puan kena ingatlah, huruf qalqalah tu ada 5 sahaja. Jadi kalau selain daripada huruf qalqalah, maka tuan-tuan dan puan tidak boleh lantunkan.
Okay, jadi apa huruf qalqalah tu? Dia masuk dalam formula kita yang ketiga ni. Tuan-tuan dan puan boleh lihatlah dekat situ ada berapa? Ada 5 saja. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan juga yang terakhir itu huruf ta. Maka dekat sini kita baca dengan lantunan. Selain daripada huruf ini, maka tuan-tuan dan puan jangan baca dengan lantunan. Cuma syarat untuk kita lantunkan, pastikan huruf-huruf ini adalah huruf yang sukun. Ni ada tanda ni kalau nampak kan. Huruf ba mati, jim mati, dal, qaf, ta mati. Semua mati, kena sukun. Barulah kita lantunkan. Okey. Jadi formula yang tuan-tuan dan puan boleh gunakan adalah ni. Bajuda qata, untuk mudah ingat. Okey. Untuk mudah ingat. Okey. Jadi kena lantunkan. Bajuda qata. Ni ba ni huruf ba, ju ni huruf jim, da ni huruf dal, qa ni huruf qaf, ta ini huruf ta. Jadi kalau orang tanya, huruf qalqalah tu apa? Bajuda qata. Lepas tu huraikanlah. Ba jim da qata. Okey. Jadi kalau dekat sini kita lihat in seringkali dilantunkan. Okey. Jadi kena hati-hati. Wa huwa ma'ahum id yubayyitun. Id yubayyitun, pastikan tidak dilantunkan. Macam mana kita nak pastikan kita tak lantunkan? Iaitu berpeganglah pada makhrajnya dengan sempurna. Maksudnya kita tak boleh lepas daripada makhraj dia, iaitu hujung lidah kena pada gigi atas kan, gigi atas bahagian depan tu. Okey, staykan sampai dekat situ sampailah kita nak sebut huruf ya. Jangan dilepas. Kalau lepas, itulah menjadi lantunan. Ni yang bawah ni antara huruf-huruf yang sering dilantunkan. Okey, saya dah tulis dekat sini dengan pensel. Takut tak nampak kan. Huruf za, huruf dad, huruf nun, huruf mim. Ini antara huruf-huruf yang famous dilantunkan. Padahal kita tak boleh lantunkan. Okey, itu saja untuk perhatian. Okey, baik, kita tengok terjemahan ayat 108. Mereka dapat sembunyi daripada manusia, tetapi mereka tidak dapat sembunyi daripada Allah, kerana Allah bersama mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahsia yang tidak diredainya. Ini pun termasuk dalam kisah tadilah kan. Mereka iaitu orang munafik yang berpakat untuk menipu ataupun mereka ni yang mencuri barang kan, tetapi dia nak tunding jari ataupun menyalahkan golongan yang lain, iaitu orang Yahudi tersebut. Maka mereka boleh nak bersembunyi daripada manusia, tetapi mereka tidak boleh bersembunyi daripada Allah. Sebab apa? Sebab Allah bersama dengan mereka, iaitu Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, sama ada secara rahsia ataupun secara terang-terangan. Kan? Jadi, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka lakukan. Allah Maha mengetahuilah setiap apa yang mereka lakukan. Jadi dekat sini kita pun dapat ambil pengajaran bahawa kalau kita nak menipu ataupun kita nak menuduh orang lain, ingatlah bahawa Allah SWT tahu. Okay? Allah SWT tahu, walaupun kita tahu yang manusia lain mungkin kita boleh sorok ataupun sembunyi daripada manusia lain, tetapi ingatlah kita tidak boleh bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita teruskan. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون sorry sekali lagi tertukar baris ini. أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Okey. Jadi kita lihat hukum tajwid yang ada. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan, nampak tak ada tanda ombak ni. Di sini kalau dalam live ni kita panggil dia tanda ombak. Tuan-tuan dan puan yang baru pertama kali join, tanda ombak tu apa yang ni? Nampak tak? Dia seolah-olah ombak lah. Okey, mana-mana tuan-tuan dan puan nampak tanda ombak, maka tuan-tuan dan puan ingatlah dalam kepala masing-masing kita akan gunakan formula yang keempat. Okey, formula keempat ni adalah untuk tanda ombak. Okey, jadi formula dia macam mana? Tuan-tuan dan puan boleh screenshot ataupun ingatlah hafal, catat kat mana-mana. Ombak, kalau tuan-tuan dan puan nampak huruf yang ada tanda ombak ini, selepasnya adalah huruf yang bukan bersabdu, huruf yang tidak ada sabdu. Sabdu ni yang bentuk W ni. Macam tuan-tuan dan puan lihat dekat huruf nun ni kan, W. Ini tanda sabdu kita panggil. Maka kalau selepas daripada tanda ombak ni tidak ada huruf sabdu,
Okey, contoh dekat sini kan, huruf hamzah ni huruf selepas tanda ombak. Maka hamzah ni tak ada sabdu. Okey, hamzah ni pun tidak ada sabdu. Ni tanda ombak. Hamzah ni pun tidak ada sabdu. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Itu cara ataupun kaedah kita nak gunakan formula ombak ni, formula keempat ni. Okey, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Tapi kalau andai kata selepas tanda ombak ni ada sabdu, maka tuan-tuan dan puan-puan bacalah 6 harakat. Okey. Itu saja untuk formula ombak. Ini saja tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat. Sebab di dalam ombak ni ada hukum bermacam-macam juga hukum. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, apa lagi? Mad lazim kalimi, mad lazim harfi, musaqqal, mukhaffaf. Ada 5, 6, 7 kan hukum tajwid di dalam satu formula ni. Disebabkan itulah kita buat satu formula yang ringkas, mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan ikut di permulaan. Cuma kalau dah betul-betul mahir, tuan-tuan dan puan-puan teruskanlah mendalami belajar kan ilmu tajwid, okey, berkaitan dengan cara baca yang sebenarnya, yang lebih tepat lah. Okey, baik. Jadi dekat sini semuanya tuan-tuan dan puan-puan bacalah 4 ataupun 5 harakat. Okey, ha antum haula ni semua 4 ataupun 5 harakat. Kalau nafas panjang boleh baca 5, kalau nafas kurang panjang baca 4. Itu saja. Okey, cuma satu lagi, kalau yang belajar hukum tajwid kan, kat sini kita panggil apa ni? Hukum ni apa? Mad jaiz munfasil ke mad jaiz mad wajib muttasil ni pada ha antum. Okey, sebab kalau mad wajib muttasil dia apa ni? Huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam satu perkataan. Itu kita panggil mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil, mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah yang berbeza. Jadi dekat sini kemungkinan ada yang terkeliru dekat sini kan. Ada yang jawab iaitu mad wajib muttasil. Sebab dia nampak macam seolah-olah satu perkataan ha antum ni. Huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam satu perkataan. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu dekat sini ada dua perkataan. Ha ni perkataan yang lain, antum perkataan yang lain. Maka dekat sini bukan mad wajib tetapi mad jaiz munfasil. Kan? Jadi dekat situ kena perhatikan betul-betul. Kena ada sikitlah pengetahuan bahasa Arab tu sikit. Okey, cuma dekat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh tahulah ha antum ni adalah dua perkataan. Cuma yang penting cara baca. Cara baca tu ikut formula tadi je. Cuma yang kita sebut tadi lebih detail lah, advance sikit. Okey. Seterusnya lagi, mana-mana nun ada mati, mim ada tanda mati, terus saja tuan-tuan dan puan-puan praktikkan, applykan hukum formula yang kedua tadi, iaitu bacanya jelas. Okey, yang mana-mana tuan-tuan dan puan-puan jumpa nun kosong, praktikkan hukum ataupun formula nombor 1 yang tadi. Nombor 1, mim yang kosong ni pun termasuk dalam formula yang nombor 1 tadilah. Ni. Cuma kalau mim kosong ni kita tidak perlu lihat huruf setelahnya apa. Kita terus saja baca dengan dengung. Dekat sini. Ammai. Pastikan kalau mim ni kita rapatkan bibir atas dan juga bibir bawah. Ammai, jangan ada regangan. Okey, baik, jelaslah dekat situ. Senang je untuk hukum tajwid ni. Kita tak perlu huraikan detail sangat sebab dia berulang. Okey. Kita lihat pada terjemahan. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat, atau siapakah yang menjadi pelindung mereka, yakni terhadap azab Allah SWT. Jadi Allah SWT bagi tahu kan, kalau dekat dunia ni bolehlah kita nak membela ataupun menyokong orang yang berkhianat ataupun orang yang tidak benar, kita benarkan. Tetapi siapa yang nak menjadi pembela kita di akhirat nanti, sebab dekat akhirat nanti masing-masing sendiri kan, orang lain tidak akan menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kan, tidak ada yang yang boleh membantu kita. Kalau dekat dunia mungkinlah kita boleh bayar kan, macam peguam tu kita ada duit sikit kita boleh bayar banyak. Maka walaupun kita salah, kadang-kadang di mata ataupun pada hukuman dunia yang manusia buat, kita boleh jadi orang yang betul, kita boleh menang. Tetapi dekat akhirat jangan mimpilah, maksudnya, sebab Allah SWT yang mengetahui siapakah yang benar dan juga siapa yang sebenarnya salah. Jadi kita janganlah sekali-kali membela sesiapa sahaja, termasuklah ahli keluarga kita, sekiranya kita tahu mereka itu di pihak yang salah. Walaupun orang yang bersalah, orang yang benar itu adalah orang yang berlainan agama. Macam tu.
Kena itu peringatan lah untuk kita. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Okey, mana lagi? Nun kosong, maka gunalah formula nombor 1. Kan, nun kosong dekat sini. Okey, kalau yang selari ni guna formula nombor 2. Jadi dekat sini bacaan izhar. Okey, ombak dekat sini. Okey, ikut formula nombor 4, maka di sini kita baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, lagi mim ada tanda mati, formula nombor 2. Okey, formula nombor 2, jadi kita baca izhar. Okey, satu lagi tuan-tuan dan puan, kalau nampak waw kecil ni sama je fungsi dia dengan waw yang besar. Bermaksud kita kena baca panjang. Nafsahu sum. Okey, kena baca dengan panjang, 2 harakat je. Dekat sini kita panggil dia maksilah qasirah. Okey, kalau ada ombak atas waw ni kita panggil maksilah tawilah. Tetapi kalau ada ombak, tuan-tuan dan puan guna sahaja formula yang nombor 4 tadi tu. Maka sama bacaan dia 4 ataupun 5 harakat juga. Jadi ulama' sebenarnya dia buat tanda-tanda ni untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita tak tahu cara nak guna, boleh rujuk pada formula tadi tu. Kan? Okey, dah selesai. Kita lihat pada terjemahan ayat 110. Dan barang siapa melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, nescaya dia akan mendapati bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maka barang siapa yang melakukan kejahatan ataupun kesilapan, kan, kita sebagai manusia mesti ada melakukan kesilapan. Lalu apa tanggungjawab ataupun peranan ataupun kita punya step yang seterusnya adalah kita bertaubat daripada melakukan dosa-dosa tersebut. Sebab apa? Sebab Allah bersedia untuk memaafkan kita. Tinggal lagi kita lah kena mohon ampun, iaitu dengan taubat nasuhah lah. Taubat dengan syarat kita berazam, kan, usaha meninggalkan dosa tersebut dan tidak mengulangi dosa tersebut, dan juga berazam tidak melakukan dosa tersebut. Tetapi kalau selepas kita berazam kita masih lagi terbuat, okey, maka kita bertaubat lagi. Tidak ada masalah. Okey, baik. Seterusnya 111. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Okey, nun kosong ikut formula pertama, jadi dekat sini dengung. Okey, nama dia idgham ma'al gunnah. Sama juga tanwin yang tidak selari ikut formula yang pertama, maka dekat sini kita dengung juga. Isman. Okey, mana-mana kita dah sebut tadi waw yang kecil ni sama juga kita baca panjang 2 harakat juga. Okey, kalau ni pun sama tuan-tuan dan puan, kalau kita sambung kita baca panjang juga. Ala nafsihi wa ka. Okey, tapi kalau kita berhenti, matikan huruf ha ni. Ala nafsihi. Jangan baca ala nafsihi. Jangan baca macam tu. Sebab di sini hukum kalau kita sambung tadi maksilah, kan. Tapi kalau kita berhenti, nafsih sahaja. Okey, baik. Dekat sini kalau tuan-tuan dan puan perasan, kalau saya baca tadi fa innama yaksibuhu, ada macam qalqalah, tapi sebenarnya dia bukan qalqalah, dia adalah hamas. Hamas tu salah satu sifat huruf juga, kan. Yak. Dia ada syiddah, selepas tu dia ada sifat hamas. Itu pada huruf kaf ataupun huruf ta tu, yat. Ni yak. Yang ke belakang tu bukan qalqalah, itu adalah hamas. Itu belajar lagi detail lah untuk sifat huruf. Okey, wa kana Allahu aliman hakima. Okey, kalau selari terus ingat kita guna formula yang kedua. Okey, yang baru join tu boleh screenshot lah. Ni guna formula yang kedua ni. Okey, yang selari kita baca dengan jelas. Ni mana-mana tanda-tanda ni tuan-tuan dan puan kena ingat yang ni, nak guna formula 1 ke 2. Okey, kalau yang baru masuk ataupun terlepas penerangan tadi, kan, nanti boleh tengok balik dekat YouTube, kita ada upload dekat sana. Link tu dekat bio, boleh ambil dekat situ, boleh dapatkan dekat situ insya-Allah. Cuma yang semalam saya tak upload lagi, nanti insya-Allah saya upload lah untuk sesi yang semalam surat 95 tu.
Okey, terus pada ayat terjemahan. Dan barang siapa melakukan dosa, maka sesungguhnya dia melakukan untuk kesulitan dirinya sendiri dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi siapa-siapa yang melakukan dosa ataupun kezaliman ataupun penipuan, sebenarnya semua itu berbalik kepada diri sendiri. Maksudnya diri kita lah yang akan menerima balasan ataupun azab daripada apa yang kita lakukan. Bukanlah kita lakukan sesuatu yang tak baik, orang lain yang akan terima padah. Benda tu boleh berlaku tetapi di dunia, tetapi dekat akhirat tidak mungkin berlaku sedemikian, sebab masing-masing akan bertanggungjawab atas setiap dosa yang dilakukan. Tidak akan melibatkan orang lain. Kita dah baca tadi kan ayat lain, wala taziru waziratu wizra ukhra. Okey, jelas ayat ni jelas, tidak perlu penerangan yang detail lah. 112. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Okey, hukum yang nun kosong ataupun nun yang ada tanwin selari, tanwin tidak selari, nun ada tanda mati, saya rasa tuan-tuan dan puan dah cukup mahir lah. Dah boleh ingat lah. Kalau nun kosong ataupun tanwin yang tidak selari ni, terus ingat guna formula nombor 1. Kalau yang tanwin selari ataupun nun yang ada tanda mati, mim ada tanda mati, terus guna nombor 2. Okey. Jadi saya nak terangkan yang selain daripada itu. Kalau macam ombak ni, terus guna formula yang nombor 4 tu. Okey, guna formula nombor 4 ni. Jadi kita tahulah kalau lepas ni bukan sabdu, maka tidak kita baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, cuma saya nak tekankan pada perkataan-perkataan tertentu. Contohnya pada perkataan faqadih ni. Okey, faqadih ni berhati-hati ketika menyambungkan ni faqad dengan ihtimal ni. Faqadih tamala. Okey, kerana apa? Sering kali juga saya semak kan, kalau pelajar-pelajar yang saya ada mengajar tu, sering kali juga dibaca dengan imalah. Apa maksud baca dengan imalah? Iaitu dia menyerongkan. Imalah tu maksudnya menyerongkan. Macam contoh imalah dalam riwayat yang kita pakai ataupun gunakan sehari-harian, majreha. Majreha kan, kita tak baca majriha, kita baca majreha dengan bacaan condong. Okey, itu betul. Cara baca majreha itu betul. Cumanya kadang-kadang tu bacaan imalah tersebut dipraktikkan di dalam ayat ataupun perkataan-perkataan yang lain yang tidak perlu, yang tidak patut diimalahkan. Okey, sebab kita yang baca riwayat Hafs ni, yang sehari-hari yang kita dah praktik ni, hanya satu tempat tu saja, majreha, imalah. Tapi kalau dekat sini ada juga yang imalahkan. Contohnya dia baca macam mana? Baca imalah dekat sini, faqadih tamala. Majre faqadih tamala buhtana. Faqadih tamala itu imalah, iaitu dia condongkan bunyi dal baris bawah. Jadi macam mana yang betulnya? Kena betul-betul bunyi baris bawah lah. Cuma jadi nak senang faham tuan-tuan dan puan, kalau imalah tu dia bunyi seolah-olah bunyi huruf mana tadi? Ni huruf i, faqadih i. Tapi kalau baris bawah sebenarnya dia bunyi huruf i, faqadih. I dengan i. Jadi bezanya hanyalah i dengan i. Faqadih itu i. Kalau faqadih itu i. Kalau guna i, guna i inilah yang kita panggil imalah. Jadi tuan-tuan dan puan kena hati-hati dekat sini, faqadih tamala. Sebenarnya bukan dekat sini sajalah, dekat semua huruf yang berbaris di bawah. Pastikan bunyinya baris bawah tersebut bunyi i, faqadih ataupun bari kan. Okey, itu saja. Satu lagi ha ni kena bezakanlah dengan ha yang biasa ni. Ha ni kena pedas, faqadih dih. Macam mana nak pastikan ada bunyi pedas tu? Senyumkan mulut tuan-tuan dan puan. Kena rajin senyum lah. Okey, itu saja untuk perhatian. Jadi lihat pada terjemahan ayat. Dan barang siapa melakukan kesalahan atau betul ke? Okey. Betul, ayat 112. Dan barang siapa melakukan kesalahan atau dosa, kemudian dia menuduh kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah memikul suatu pembohongan dan dosa yang nyata. Maksudnya siapa yang melakukan dosa,
satu, dia tidak mengaku yang dia lakukan, macam dalam kisah yang kita sebutkan lah tadi dan juga semalam kan. Dan kemudian dia menuduh orang lain pula, menuduh orang lain melakukan dosa ataupun kesalahan tersebut, maka dialah yang akan bertanggungjawab atas dosa yang dia ataupun penipuan yang telah dia lakukan. Okey, macam tu. Okey, kalau kita nak tengok kat sini ada yang mengatakan bahawa waman yaksib khati ni adalah kesalahan yang tidak disengajakan. Isman ni kesalahan yang disengajakan. Kalau kita ingat kan, kita ada baca dalam muka surat berapa muka surat 93, ayat yang pertama sekali tu, wama kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Itu dia terbunuh kan, membunuh orang mukmin yang lain secara tidak sengaja, khata'a. Okay? Jadi dekat sini yang ini tidak sengaja, yang ini yang sengaja dilakukan. Okey, baik. Okey, ayat terakhir tuan-tuan dan puan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum an yudilluka wa ma yudillun. Okay, nafas tak cukup, berhenti dulu, ambil belakang. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Okey, sebelum saya nak kupas yang tajuk-tajuk lain, saya nak tuan-tuan dan puan berikan perhatian juga pada perkataan ni, fadlu. Okey, satu, tuan-tuan dan puan kena berhati-hati sebab jangan lantunkan, sebab huruf dot ni bukan huruf qalqalah kan. Kita dah sebut tadi. Huruf qalqalah ada 5 saja kan. Baju dah kotor. Okey, huruf dot ni bukan. Maka fadlullah, jangan baca fadlullah. Saya yakin dan percaya ada dalam kalangan sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan yang dalam ni yang baca dengan fadlullah. Fadlullah kan masih ada. Jadi betulkan bacaan tuan-tuan dan puan, fadlullah wa kana fadlullah. Sebab apa? Sebab tidak boleh dilantunkan, sebab huruf dot ni bukan lantunan. Okey, itu yang pertama. Satu lagi, huruf fa. Pastikan baris huruf fa ataupun makhraj ataupun sebutan huruf fa tersebut adalah fa. Maksudnya jangan baca fa. Kenapa dia boleh jadi fa? Sebab huruf dot ni huruf yang tebal. Huruf yang tebal ataupun dalam istilah tajwidnya huruf isti'la. Jadi seringkali berlaku kesilapan fa ditebalkan. Contohnya macam mana? Kita ambil contoh sini. Wa kana fadlullah fad. FO, kalau kita nak ejek FO, fad. Sepatutnya fa wa kana fad. Fa, sebut fa dulu sempurna. Fa barulah masuk kepada huruf dad. Wa kana fadlullah wa kana fa wa kana. Itu nak training kena buat macam tu. Wa kana fa wa kana fad. Okey, wa kana fadlullah. Macam tu. Jangan baca wa kana fadlullah, itu fa dah jadi tebal. Maka berhati-hatilah ketika mana huruf yang nipis bersebelahan dengan huruf yang tebal, seperti mana contoh dalam ayat yang kita baca ni. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Okey, baik. Itu perhatianlah untuk tuan-tuan dan puan, berhati-hati. Okey, satu lagi yang menarik dekat sini kita nak bahaskan, iaitu idgham mutajanisain. Dekat sini idgham mutajanisain ni. Okey, jadi macam mana cara tuan-tuan dan puan nak baca ni lahammat ta ni? Okey, macam mana caranya adalah terus sahaja masuk ke dalam huruf ta ni. Lahammat ta. Okey, abaikan sahaja huruf ta ni. Kita sebut tadi apa? Dalam tajwid kita panggil idgham mutajanisain, yang bermaksud huruf yang mempunyai makhraj ataupun yang keluar pada makhraj yang sama tetapi mempunyai sifat huruf yang berbeza.
Saya ulang sekali lagi. Apa maksud idgham mutajanisain? Huruf yang mempunyai ataupun yang keluar pada makhraj yang sama, macam huruf ta dan huruf ta. Dia keluar pada tempat yang sama kan. Tuan-tuan dan puan boleh cek dalam gambar rajah ataupun video yang dekat TikTok ni, okay, boleh tengok makhraj huruf. Tajuk dia makhraj huruf, lebih kurang macam tu. Boleh cek balik. Okay, dekat mana keluar huruf ta ta ni, tempat keluar dia sama. Jadi dia keluar pada tempat yang sama tetapi mempunyai sifat yang berbeza. Contoh, huruf ta dia termasuk dalam mana tadi? Ni kan. Qalqalah tapi tidak ada huruf ta. Itu contoh mudah lah untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Okay, ta dengan ta ada sifat yang berlainan. Macam kita dengan adik-beradik kita. Keluar pada rahim ataupun perut ibu yang sama tetapi mempunyai sifat yang berbeza. Contoh kita rajin mengemas. Okay, adik kita rajin memasak contohnya. Okay, macam tu. Jadi dekat sini nama dia kita panggil idgham mutajanisain. Cuma yang lebih penting adalah cara kita nak baca macam mana. Jadi tuan-tuan dan puan nampak sahaja huruf yang tidak ada tanda kosong, abaikan dia. Abaikan dia dalam bacaan. Itu secara umum tuan-tuan dan puan boleh guna formula tersebut. Nampak je huruf kosong ni, contoh dekat ta ni kosong. Jadi anggaplah ta ni tak ada. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan akan baca? Masuk dalam ta terus kan. Lahammat ta, terus masuk dalam huruf ta. Dalam segi tajwid juga kita panggil dia sebagai idgham kamil. Kita masuk secara sempurna sebab dia ada pecahan juga, idgham kamil, idgham naqis. Kan? Okey, jadi kita masuk ke dalam huruf ta secara sempurna. Nanti di sana ada lagi contoh huruf ta yang kosong tetapi huruf ta yang ada huruf ta maksudnya ta baru ta. Itu ada sedikit perbezaan. Nanti kalau jumpa kita boleh terangkanlah. Cuma dekat sini itu caranya. Anggap saja ta ni tidak ada. Okey, kemudian yang hukum-hukum lain kan tanwin 99, nun kosong, semua itu sama saja tuan-tuan dan puan. Ingatlah formula ini yang pertama dengan kedua ni. Guna saja, aplikasi saja, fahami saja formula ini. Yang baru masuk tu kalau tak sempat nak dengar penjelasan cara nak guna formula ni, boleh screenshot dulu kemudian lihat recording, recording sebelum ni dekat YouTube. Okey, tekan je dekat link dekat bio tu, boleh tengok. Okey, jadi mana-mana yang berkaitan tu tuan-tuan dan puan gunalah formula tersebut. Kita tak perlu terangkan panjang lah itu. Okey, kalau ada soalan baru kita hurai yang mana perlu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada terjemahan. Dan kalau bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepadamu, yakni Muhammad, sudah tentu segolongan daripada mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga kerana Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah yakni sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, kurniaan Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangatlah besar. Okay, jadi dalam ayat ni masih lagi cerita tentang yang kita sebut tadilah. Tu kalau bukan kerana rahmat ataupun kurniaan daripada fadlu tu, kurniaan daripada Allah SWT, maka Nabi Muhammad SAW berkemungkinan akan berhukum dengan perkara ataupun dengan hukuman yang tak sepatutnya. Iaitu orang Yahudi yang tidak bersalah tu dituduh orang bersalah kan, tapi orang yang munafik tersebut dilepaskan. Berkemungkinan macam tu. Tapi disebabkan kurniaan daripada Allah SWT, maka Allah nak jaga Nabi daripada melakukan kesilapan, maka Allah SWT turunkan wahyu kepada Nabi yang menceritakan tentang siapa sebenarnya yang berkhianat, siapa sebenarnya yang betul. Dalam ayat yang kita baca bermula daripada semalam tu. Maka begitu jugalah dengan kita sehari-harian, hendaklah kita berhukum dengan apa yang Allah SWT dah ajarkan di dalam Al-Quran kan, sebab kita tak terima wahyu direct, tapi kita ada yang ditinggalkan oleh Nabi, iaitu sunnah dan juga Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita rujuk, kita segala tindak tanduk ataupun hukum hakam yang kita nak buat dekat dunia ni, maka kita rujuk kepada dua sumber yang utama ini. Okey, maka dengan itu apa-apa yang kita nak lakukan hendaklah bersumberkan dengan sumber yang sahih, iaitu Quran dan juga sunnah. Sunnah tu kena check lah betul-betul daripada Nabi ataupun hanya rekaan semata-mata. Maka daripada situ insya-Allah kita semua terselamat di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan untuk hari ini secara ringkas dan padat insya-Allah, penerangan ataupun
berkaitan dengan hukum tajwid ataupun ayat-ayat yang kita baca tu, sekurang-kurangnya kita ada kefahaman lah kan. Daripada sebelum ni mungkin kita baca sebab dia bahasa Arab, kita tak faham lah kan. Jadi sekurang-kurangnya kita ada sedikit pemahaman daripada apa yang kita baca, dan menjadi titik permulaan untuk kita rasa macam nak tahu lebih, dan seterusnya kita dapat tahu isi kandungan yang lebih mendalam insya-Allah untuk kita amalkan. Okey, bukan sekadar kalau kita faham, kita tahu sahaja, itu sebenarnya tak cukup. Sebab apa? Sebab orang Yahudi pun tahu kan. Orang kadang-kadang mereka ni lebih mahir, dia orang kaji dan sebagainya, tetapi mereka tidak amalkan, itu saja. Kan? Jadi insya-Allah kita kalau orang yang beriman dan mengaku muslim beriman, insya-Allah kita belajar Al-Quran, kita baca, cara baca pun kita belajar, dan juga maksud apa yang Allah SWT nak sampaikan melalui Al-Quran pun kita kena belajar dan juga perhalusi insya-Allah. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang join pada hari ini. Yang terlepas boleh tengok dekat YouTube lah. Okey, dekat link dekat bio pun ada insya-Allah untuk recording sebelumnya. Okey, satu lagi ada carangan berkaitan dengan program-program bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saja bagi idea lah dekat Google Form. Saya ada letak juga link dekat bio tu, boleh bagi idea lah untuk kita buat apa-apa yang perlu, apa-apa yang dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Saya makan bacaan ke dan sebagainya insya-Allah. Okey, itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang join daripada awal hingga akhir. Semoga mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Sama-sama, jazakallahu khairan wa iyyakum. Okey, insya-Allah kita jumpa esok lagi. Kita sambung muka surat yang berikutnya lah. Insya-Allah kalau tidak ada apa-apa halangan, kita akan sambung muka surat yang ke-97 insya-Allah. Kita tak lama lagi akan habis juzuk yang ke-6 insya-Allah. Okey, kemudian bulan Ramadan tu tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah lah boleh menggunakan ilmu-ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan dapat dalam sesi live ni dan yang akan datang. Okey, setiap kali Isnin hingga Jumaat insya-Allah 9 hingga 10 pagi. Okey, boleh ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain insya-Allah, gunakan masa dengan sebaik mungkin. Itu saja, saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.